Jawi. 82 Jawi. Rumi 42. Kita penghujung bahas berkaitan dengan waktu yang dimakruhkan sembahyang, ataupun boleh jadi waktu yang diharamkan sembahyang. Yang mana kita duk bahas berkaitan dengan waktu, dia tulis tu waktu yang dimakruhkan. Cuma waktu yang dimakruhkan sembahyang ni, dia ada makruh yang istilah dipanggil makruh tahrim. Makruh yang menghampiri kepada haram. Yang kita bahas sebelum ni. Dan kita dah bahas sebelum ni solat sunat. Yang diharamkan tu solat sunat. Solat sunat. Solat sunat pula terbahagi kepada 3. Sebenarnya terbahagi kepada 4. Yang pertama, solat sunat dipanggil sebab mutaqaddim, sebab mutaakhir, dan sebab muqarin. Kalau ingat lagi lah. Sebab mutaqaddim kita belum bincang lagi. Sebab mutaakhir kita dah bincang, iaitu haram. Ni yang pertama sampai yang kelima tu, boleh tengok tu, waktu matahari terbit 7 kaki tinggi. Kemudian waktu tengah hari, waktu yang istilah dipanggil itu rambang, bukan rambang, rembang. Kemudian itu haram tu, waktu haram. Kemudian asar hingga ke, lepas solat asar sehingga ke maghrib, haram sembahyang sunat. Kemudian kuning-kuning matahari hendak masuk maghrib lah. Tu waktu maghrib tu. Yang kelima, subuh. Lepas sembahyang subuh, lepas solat subuh. Ini kita dah bahas sebelum ni dah. Dah bahas. Maknanya walaupun solat sunat secara umumnya haram selepas 5 waktu ni, biasanya lepas subuh, lepas solat subuh, lepas solat asar. Tapi sebenarnya ada lagi, iaitu ketika matahari atas kepala, yang kita panggil istiwa. Kita dah bincang lepas, tak lama, tak sampai 2 minggu lepas kita bincang. Walaupun begitu, rupa-rupanya solat sunat yang diharamkan itu adalah solat sebab mutaakhir, iaitu solat sunat tu sebab tu datang kemudian, bukan sebab dulu. Dia bagi contoh, yang kita bagi contoh sebelum ni, solat hajat. Solat hajat tak boleh. Solat bila tak boleh ni? Lepas subuh, lepas asar, kemudian waktu istiwa, matahari atas kepala, tepat atas kepala, lebih kurang 1 hingga 4 minit sahaja. Kemudian waktu dekat nak masuk maghrib, warna kuning-kuning tu. Itu adalah solat-solat yang haram. Pula adalah solat macam istikharah, solat hajat, solat ihram, solat musafir. Selain daripada solat ni, banyak lagi solat sunat yang lain. Boleh je buat. Di istilah yang dipanggil sebab muqarin. Sebab muqarin ni, sebab waktu itu, iaitu gerhana bulan, gerhana matahari, solat sunat istisqa. Boleh je nak buat walaupun lepas subuh, walaupun waktu yang diharamkan. Ataupun sebab mutaqaddim, yang kita akan bincang malam ni. Yang kita bincang yang sebelum ni adalah sebab mutaakhir. Sebab pengajian kita ni bersambung-sambung. Jadi kalau yang lepas tu tak ada kena tengok rakaman lah. Apa cerita ni. Okey, kita masuk sebab mutaqaddim. Sebab yang datang dulu baru sembahyang. Yang haram sembahyang dulu baru datang sebab. Adapun sembahyang sunat yang mempunyai sebab lebih dahulu, sebab mutaqaddim. Datang sebab dulu, baru solat tu datang. Daripada sembahyang seperti sembahyang tahiyatul masjid. Seperti sembahyang tahiyatul masjid. Sembahyang tahiyatul masjid ni, dia datang sebab dulu, baru datang sembahyang. Macam ni kita nak faham. Datang sebab dulu, baru datang sembahyang. Maksudnya, macam mana jadi tahiyatul masjid? Kita masuk masjid. Bila masuk masjid tu sebab. Kemudian baru ada tahiyatul masjid. Maka solat macam ni, jenis macam ni, apa saja solat sunat, tak haram. Mana-mana waktu je, tak haram.
Dia panggil sebab yang datang dahulu. Yang haram, contohnya solat hajat. Solat hajat, solat dulu baru datang hajat. Sebab ketika kita solat, memang kita dah ada hajat, tapi kita tak minta lagi. Bila kita minta? Lepas mayang, masa doa tu minta. Ataupun lepas takbiratul ihram tu baru minta. Ataupun ketika sujud, ataupun ketika tahiyat akhir, masa sebelum salam tu. Tapi kita kata balik, ya ke kita minta ketika sujud? Ya ke? Masa kita minta, reti ke bahasa Arab? Sebab ketika sujud nak minta kena ikut bahasa Arab. Doa dia, tak boleh bahasa Melayu. Jadi sebenarnya yang kita minta solat hajat adalah lepas salam. Lepas salam kan doa. Jadi sembahyang datang dulu, sembahyang dulu baru datang sebab. Solat macam ni yang haram. Lepas subuh, lepas asar. Dan 5 waktu yang disebutkan sebelum ni. Kalau sebab datang dulu, baru sembahyang, tak haram. Contohnya tahiyatul masjid. Masuk masjid, maka ada sebab. Maka lepas tu sembahyang. Sembahyang tu tak haram. Boleh. Dia bagi contoh. Dan sembahyang minta hujan. Samalah juga. Sebab datang dulu. Kemarau dulu, baru sembahyang tu datang. Bila kemarau dulu, baru sembahyang tu datang. Maknanya, sebab sampai dulu. Maka buat selepas asar, selepas subuh pun tak ada masalah. Macam tu juga, dia bagi contoh, sembahyang gerhana. Sembahyang gerhana sebab muqarin. Boleh lah. Gerhana datang dulu, baru ada sembahyang. Maka lepas bila-bila pun boleh. Tak kira. Kemudian sembahyang sunat rawatib. Sembahyang sunat rawatib dia bagi contoh. Sembahyang sunat rawatib. Sembahyang sunat rawatib ni, dia nak kira sebab datang dulu juga. Iaitu contohnya, kalau katalah kita ambil, kalau solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib, kalau nak kena dengan dia, sembahyang subuh dengan sembahyang asar je lah. Sebab sembahyang zuhur, dia tak ada masalah sebelum dan selepas. Kalau sembahyang maghrib, tak ada masalah sebelum selepas. Isyak pun tak ada masalah sebelum selepas. Jadi yang masalahnya subuh, sebab subuh ada qabliyah sahaja, dan asar pun ada qabliyah saja. Jadi situ masalah ni. Masalah ni apa? Masalahnya solat rawatib, iaitu qabliyah, selepas subuh, selepas sembahyang subuh, ataupun selepas sembahyang asar. Boleh tak boleh? Boleh. Lepas asar ada ke sembahyang sunat? Ba'di asar? Tak ada. Ba'di subuh? Mana ada? Subuh ada sebelum aja. Zuhur ada sebelum dan selepas. Asar ada sebelum aja. Maghrib ada sebelum selepas. Isyak ada sebelum selepas, kan? Okey, jadi solat qabliyah Zuhur tak ada masalah. Dengan ba'diyah Zuhur tak ada masalah. Yang ada masalah subuh. Boleh tak nak solat qabliyah subuh selepas subuh? Kita dah terang dah sebelum ni. Qabliyah subuh tu sekadar nama sahaja. Solat qabliyah subuh. Solat sunat sebelum subuh. Sebelum subuh tu sebelum solat subuh lah. Bukan sebelum subuh masuk. Lepas subuh dah masuk, dah azan, dah subuh dah masuk. Kemudian nak sembahyang subuh ni, sebelum sembahyang subuh fardu tu ada solat qabliyah dia panggil. Bila masuk je subuh, maka sebab tu dah sampai, iaitu sebab untuk solat qabliyah. Okey, oleh kerana tu boleh dibuat ba'diyah. Boleh dibuat selepas. Bukan boleh buat ba'diyah, boleh buat selepas. Jadi solat walaupun namanya qabliyah subuh, tapi dia boleh buat qabliyah subuh ni selepas. Qabliyah ni maksud sebelum. Kita tukar bahasa Melayu. Walaupun namanya solat sunat sebelum subuh, tapi dia boleh buat selepas subuh dengan niat solat sunat sebelum subuh. Ya. Mazhab Hambali yang tak boleh. Kita dah terang sebelum ni sebenarnya. Jadi solat, kalau katalah solat sunat qabliyah ataupun sebelum subuh tu sengaja dibuat, sengaja tu maksud sengaja dibuat selepas subuh, dia diharuskan, boleh. Tapi niat qabliyah lah, bukan niat ba'diyah, niat qabliyah diharuskan. Cuma dari segi fadilat memang kurang lah. Sebab dah nama pun qabliyah. Qabliyah kan sebelum, buat sebelum lah. Tapi dia nak buat selepas, boleh. Jika waktu dia sampai-sampai imam dah takbir, maka waktu tu sunat sembahyang qabliyah lepas subuh. Sunat. Sebab imam dah takbir, sembahyang fardu. Kalau imam tak takbir lagi, dia sengaja tak sembahyang, tetap juga boleh buat selepas subuh.
Tapi dengan niat bukan untuk memain-main. Bukan nak main-mainkan hukum. Boleh buat saja nak main-main, itu tak boleh. Malah solat qada pun tak boleh buat selepas subuh dan selepas asar. Sama je subuh dengan asar. Jika dengan niat nak main-main. Haram dia bukan haram kerana sembahyang, haram kerana bermain-main dengan hukum. Haram sebab lain lah. Jadi solat sunat qabliyah boleh buat selepas. Begitu selepas sembahyang subuh. Begitu juga solat sunat qabliyah asar boleh buat lepas asar. Boleh buat lepas asar. Itu dia sebab itu dia kata sembahyang sunat rawatib. Sebab tu datang dulu. Solat sunat rawatib tu sebab tu iaitu masuk waktu. Bila masuk waktu, datang sebab untuk solat qabliyah. Okey. Dan dia boleh dilakukan pada waktu haram, waktu selepas subuh dan selepas asar dan lain-lain. Dia begitu dan lain-lain. Maka tiada haram dan sah dikerjakan pada waktu-waktu tersebut. Jadi kalau kita tengok lagi apa lagi ya? Solat sunat yang bersebab ni. Solat sunat wuduk sebab datang dulu baru sembahyang, iaitu wuduk. Bila wuduk ada sebab untuk solat sunat wuduk, maka boleh. Walaupun selepas subuh, walaupun selepas asar. Apa lagi? Tahiyatul masjid. Apa lagi? Tu je kot. Cuma yang haram, yang tak dibenarkan adalah dirutinkan. Asal nak sembahyang sunat aja, lepas subuh, lepas asar. Walaupun sembahyang qada sekalipun. Waktu tu baru tak dibenarkan, haram. Jika dirutinkan. Kerana dia ada seolah-olah mempermain-mainkan. Macam kan kalau kita sembahyang, kita kalau garu macam ni, ni sendi kecil ni, lama mana pun tak batal. Tapi kalau garu yang walaupun gerakan tu gerakan kecil, dengan niat untuk bermain-main, batal juga. Kalau gerakan besar, batal lah 3 kali berturut-turut. Gerakan kecil, tak batal. Tapi dia buat kerana bermain-main, maka batal juga. Kan macam itulah. Jadi batal tu bukan sebab batal bergerak kecil tu. Batal tu kerana bermain-main. Macam ni sama juga. Bukan sebab haram, dia bukan sebab sembahyang lepas subuh dan lepas asar. Haram tu kerana dia main-main. Main-main tu kan maksud apa? Dia rutin kan. Sembahyang sunat waktu lain tak nak waktu tu aja. Kenapa? Macam main-main gitu. Tapi kalau ada sebab tak apa. Kalau ada sebab tak apa. Yang tak naknya seumpama bermain-main. Habis. Senang tu. Okey. Demikian juga tiada haram dan sah dikerjakan di tanah-tanah haram. Ini pun dah sebut dah sebelum ni. Tanah-tanah haram Mekah sama ada di dalam Masjidil Haram atau di tempat-tempat lain sekalipun di tengah padang. Yang tak boleh ni, yang tak boleh solat waktu-waktu yang solat sunat tadi tu, semua boleh buat dekat tanah haram. Dekat tanah haram Mekah. Tak ada masalah. Sama ada dalam Masjid Haram ataupun sekeliling, dekat tengah-tengah padang tepi tu. Semua boleh. Cuba kita tengok satu kecil tu. Tahulah boleh baca ke tak boleh baca. Yang bawah ada atas kaki tu kan. Orang haji di Mekah selalu membuat umrah pergi ke Tan'im. Tu bukan Tanim tu. Tan'im tu. Lepas sembahyang subuh, orang-orang haji di Mekah selalu membuat umrah pergi ke Tan'im selepas sembahyang subuh atau lepas sembahyang asar. Betul ke? Okey, kita tak tahu ni. Okey, dia kata gitu, kita baca je lah. Sebelum ihram, mereka sembahyang sunat ihram di Masjid Tan'im itu. Ihram. Sebelum ihram, sebelum dia kalau ihram solat sebab tu datang kemudian, iaitu solat sunat dahulu. Solat sunat dahulu baru datang tu. Solat sunat ihram sebelum ke selepas pakai ihram? Ya ke? Sebelum ihram mereka sembahyang sunat ihram. Sebelum mustahak ambil perhatian bahawa Masjid Tan'im itu duduknya di tanah halal dan tidak diluluskan sembahyang sunat ihram di situ dalam waktu yang tersebut. Tu lah, solat sunat ihram bukan pakai ihram dulu sebelum pakai ihram. Bukan selepas. Bukan.
Bukan. Nampak? Habis tu kalau tak pakai ihram lagi, apa belah solat? Pakai dululah baru solat. Ya ke begitu? Dia tak tulis kat, dia tulis kat sini. Ni, tengok muka surat 41 tu. Ada 5 waktu yang haram dan tidak sah dikerjakan sembahyang sunat mutlak atau yang tidak mempunyai sebab seperti sunat tasbih, atau yang ada mempunyai sebab tapi sebab tu terkemudian. Maknanya sembahyang dulu baru sebab, bukan sebab dulu baru sembahyang. Dia bagi contoh apa? Seperti sembahyang istikharah. Betul lah? Sembahyang sunat ihram tu. Ni dalam kitab Kifayatul Muhtadi pun ada. Kitab ni. Kebetulan malam ni ada mengaji kitab ni 9.30 saja nak iklan. Kalau nak datang. Kitab ni pun ada. Sama. Kitab Kifayatul Muhtadi tulis sama. Solat sunat ihram ramai orang silap faham. Dia tapi tak berdosa, tak salah pun semayang dia jadi solat sunat mutlak. Kalau semayang juga lepas ihram, dia jadi solat sunat mutlak. Jadi solat sunat mutlak, solat sunat saja-saja. Bukan solat sunat saja. Solat sunat tak ada sebab, tak ada sebab. Walaupun dia kata sebab kerana pakai ihram, tapi tak jadi juga sebab ihram. Jadi sebab pakai ihram. Jadi kerana apa? Kerana solat sunat ihram dibuat sebelum pakai ihram, bukan selepas. Sebelum. Jadi sebab tu dia kata kat bawah ni tu. Sebab tu kata kat bawah ni. Dia kata orang haji biasa kat Mekah, dia kata yang nak buat umrah pergi ke Tan'im selepas subuh dengan selepas asar. Yang pergi selepas subuh selepas asar lah, dia kata gitu. Saya tak tahulah betul ke tidak. Tapi dah dia kata gitu, memang ada orang dah buat gitu. Lepas subuh lepas asar pergi ke Tan'im sebab nak mula nak umrah ni. Nak membuat umrah. Sebelum ihram, maksud sebelum pakai ihram, mereka sembahyang sunat ihram. Kena sebelum pakai ihram, bukan selepas. Betul tak tu? Di Masjid Tan'im itu mustahak ambil perhatian bahawa Masjid Tan'im itu duduknya dia bukan tanah haram, dia tanah halal. Okey? Diluluskan sembahyang sunat ihram di situ. Tidak diluluskan sembahyang sunat ihram di situ waktu yang tersebut. Waktu bila? Waktu lepas subuh dengan lepas asar je. Dapatlah satu hari ni. Rupanya solat sunat ihram tu sebelum, bukan selepas. Okey. Sebelum ihram, sebelum pakai ihram. Dia ada 5 solat sunat yang haram selepas subuh dan selepas asar. Dia baca gitu. Jadi tak adalah. Itu je lah. Habis. Kalau solat sunat berwaktu macam solat duha, duha tak ada kena-mengena memang boleh pun. Witir pun tak ada kena. Tak ada apa. Itu je lah. Habis. Solat sunat. Habis. Ini jangan nak sambung hari tu, tapi dah sejam 5 minit dah. Itu saya berhenti tu. Patutnya habiskan je hari tu. Boleh habis terus. Tapi nak buat macam mana? Lewat sangat dah. Masuk kita sembahyang berjamaah. Muka surat 42 tu. Sembahyang berjamaah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Perkataan berjemaah itu daripada bahasa Arab yang sudah terkenal dalam bahasa Melayu. Maknanya kumpulan atau himpunan, jemaah. Berjemaah. Solat berjemaah ni, sebelum tu solat jemaah ni khususnya untuk umat Nabi SAW. Umat sebelum, walaupun dia ada sembahyang cara dia, umat Nabi dan Rasul yang sebelum, walaupun dia ada sembahyang, tapi dia tak ada solat jemaah. Dia tak ada. Jadi kita ni umat yang berjemaah. Kelebihan umat Nabi kita kelebihan kita berbandingkan umat-umat sebelum, banyak. Azan, iqamah, macam-macam. Boleh sembahyang kat mana-mana. Umat terdahulu nak sembahyang kena pergi ke rumah suci dia, atau kena pergi masjid dia lah, senang cerita. Baru boleh. Kalau tidak, tak boleh. Kita mana-mana pun boleh. Kita mana-mana pun boleh. Sapu khuf, tayammum, itu semua kelebihan. Dia panggil khususiah umat Nabi SAW. Istijmar, kita tak pernah buat istijmar, tapi khususiah untuk kita. Tapi pernah buat istijmar? Pernah? Istijmar. Lepas buang air,
tak basuh. Tak basuh, pakai batu ataupun pakai tisu. Mana buat? Baik aku. Sunnah tu. Cuma bukan kita nak suruh buat lepas ni pakat-pakat buat, bukan. Maksudnya buatlah sekali 2 kali. Try lah. Terasa tak selesa tak? Nabi buat apa? Ke kita lebih pada Nabi? Nabi buat. Istijmar istilah dia. Tapi asalnya kita dah pernah mengaji bab ni sebelum ni. Buang yang kecil atau buang yang besar? Buang yang kecil lah cukup. Buang yang besar payah pula. Buang yang kecil. Lepas tu belajarlah syarat-syaratnya. Jangan bergaya kencing tu habis merata-rata. Elok-elok. Lepas dah selesai semua keluar dah, mesti ada baki sikit-sikit lagi. Ambil tisu 3 kali. Kalau ambil batu boleh lah. Batu boleh tapi tisu lah. Sekali. Ada. Ambil yang kedua. Ada. Kalau ada air lagi lah. Ambil ketiga. Tak ada. Cukup. Sekali. Ada. Kali kedua. Tak ada dah air. Tak nampak dah kesan air. Wajib ambil kali ketiga. Walaupun kali kedua tak ada. Kalau pertama ada. Kedua ada. Ketiga dah tak ada. Cukup. Berhenti. Pertama ada. Ambil kali kedua. Ada. Kali ketiga ada. Wajib kali keempat. Ada. Wajib kali kelima. Ada. Wajib kali keenam. Ada. Wajib kali ketujuh. Gitu lah. Banyaknya air. Kencing apa. Buat contoh je. Ada. Ambil kali ke-8 tak ada. Sunat kali ke-9. Sunat aja. Sebab dia ganjil. Sunat ganjil. Tapi kalau tak apa dah. Buat gitu lah. Bukan susah pun. Sebab dia ada khususiah. Dia seumpama macam kita tak terima kelebihan yang Allah bagi untuk kita. Macam kita tak nak semayang dekat atas rumput, atas tanah tu lah. Tak jam ke, tak apa ke, orang pakai parking semayang kat tepi jalan kalau ada air ada cukup. Dia tak nak. Tak apa, nak cari juga masjid. Dalam keadaan jam ni. Mana tahu tak sempat dekat apa semayang lah kat tepi tu. Tak nak kotor kita. Padahal umat terdahulu tak boleh semayang macam tu. Nak semayang kena pergi ke rumah ibadah. Kita boleh. Tiba-tiba kita macam tak nak ambil pula. Macam kita nak kelebihan yang Allah bagi macam tak nak ambil pula. Bila dah musafir lebih 3 marhalah. Bukan 2, lebih 3 marhalah. Tak nak pula buat qasar. Kalau 2 marhalah dah boleh buat. Kalau afdalnya tak payah buat, jangan buat. Tapi boleh dah 2 marhalah untuk qasar. Bukan jamak qasar. Pendek kan. Tapi lebih 3 marhalah ke atas sunat buat qasar. Tak nak pula. Tak apa, aku kuat. Aku nak sembahyang penuh, tamam. Loh. Orang umat terdahulu tak dapat. Kita dapat. Kenapa kita nampak macam bukan sombong macam tu lah. Itu kelebihan. Jadi solat jemaah ni kelebihan. Dan kelebihan yang kita dapat ni ramai yang buat. Semua pakai tak nak buat. Macam itulah. Kelebihan yang kita dapat kalau kita perhati, kita tak heran pun. Padahal umat terdahulu nak benda ni tapi tak boleh. Umat terdahulu kata kalau boleh solat jemaah kan best, semangat sikit. Tapi tak boleh. Adalah umat terdahulu. Ada yang kata kalau semayang boleh semayang kat mana-mana kan best. Boleh kita nak musafir jauh-jauh. Kalau tidak payah nak musafir pun kena ingat kat mana ada rumah ibadah. Kalau tidak tak sah. Kita dapat tapi kita pula tak datang. Macam mana? Okey. Jadi ilmu berkaitan dengan solat jemaah ni kena ada lah. Sebab tanpa ada ilmu berkaitan dengan solat jemaah, bimbang takut tak sah jemaah. Tak sah jemaah dengan maksud tak dapat pahala berjemaah. Tapi sah. Berjemaah je yang tak dapat pahala. Okey lagi. Bimbang takut dengan semayang tak sah. Dengan tak faham masalah solat jemaah. Buktinya muafiq masbuk. Ya sampai ada orang nak tukar mazhab. Sampai nak tukar mazhab. Sampai kecoh dalam komen. Saya baca balik komen dalam Facebook tu. Kecoh pakai nak tukar mazhab. Masuk grup habis. Siapa yang nak tukar mazhab tu? Saya kata dirahsiakan atas sebab keselamatan. Nak kata susahnya kalau tak ada ilmu tentang solat jemaah, dia boleh batal. Okey, mari kita masuk. Apa dia solat jemaah? Perkataan berjemaah itu daripada bahasa Arab yang sudah terkenal dalam bahasa Melayu. Dah jadi berjemaah ni asal bukan berjemaah lah, jamaah. Kita tambah imbuhan kat depan sebab nak jadikan bahasa Melayu jadi berjemaah. Dah jadi dia kata terkenal dalam bahasa Melayu. Bukan jemaah aja, banyak yang lain-lain dah terkenal dah. Dia ambil bahasa Arab, dimasukkan, diserapkan ke dalam bahasa Melayu.
Maknanya kumpulan atau himpunan. Asalnya berjamaah tu, ber tu buang, maknanya asalnya jamaah lah. Jam'un. Berasal daripada kumpul ataupun himpun. Kumpulan ataupun himpunan. Perkumpulan di antara imam dan makmum, jamaah. Ramai-ramai kumpul, Jumaat. Sama juga. Jumaat. Berkumpul suami isteri, jima'. Semua sama. Jim, mim, ain. Daripada perkataan asal. Jika kita kata saya masuk berjemaah. Saya masuk berjemaah. Syekh Hussein. Apa Syekh Hussein ni? Dia bagi contoh lah, siapa-siapa lah. Kumpulan Syekh Hussein. Maknanya saya masuk dalam kumpulan Syekh Hussein. Saya masuk berjemaah Syekh Hussein. Itu jemaah ni jemaah ni jemaah. Jemaah tu kumpulan. Dia bagi contoh Syekh Hussein. Siapa Syekh Hussein ni? Jadi kalau kata ni mana? Ni jemaah Syekh Hussein. Maksudnya kumpulan dia. Okey. Di dalam bab sembahyang, iaitu sembahyang berkumpulan. Kalau berjamaah dalam masalah solat, dia panggil solat secara berkumpulan. Sekurang-kurangnya 2 orang. Bila sebut berkumpulan, 2 orang. Mengandungi imam dan makmum. Ada seorang imam, ada seorang makmum, nama jemaah. Okey, pahala jemaah pun boleh dapat dah. Asal hukum sembahyang berjemaah yang lain daripada Jumaat itu sunat muakkad. Sebab solat Jumaat sunat fardu ain. Fardu ain. Asal hukum sembahyang berjemaah yang lain daripada Jumaat, lain daripada solat Jumaat, itu sunat muakkad. Sunat yang kuat tuntut. Sunat yang kuat tuntut. Sebab apa kuat tuntut? Nabi tekankan solat berjemaah ni. Tekankan, suruh. Nabi pernah nak bakar rumah orang yang tak solat jemaah. Nabi cerita kat para sahabat, aku teringin sangat pada waktu subuh ataupun waktu maghrib. Aku teringin sangat. Tak nak jadi imam, nak suruh orang lain jadi imam. Kemudian aku nak ajak 2-3 orang cari kayu api. Tengok mana rumah yang lampu dia menyala, nak tengok ada tak lelaki dalam tu. Kalau lelaki tu tak uzur, tak sakit tapi tak solat jemaah, aku nak bakar rumah dia. Nabi kata gitu kat para sahabat. Teringin. Tapi Nabi tak buat. Tapi teringin tu ada. Cuba bayangkan. Kita kata kita sayang Nabi. Tapi Nabi sendiri nak bakar rumah kita. Kalau tak ada sembahyang. Kalau tak ada solat jemaah. Kalaulah orang yang kita sayang, apa yang dia tak suka kita tak buat. Apa yang dia suka kita buat. Tapi kita kata sayang Nabi. Tapi Nabi nak bakar rumah kita sebab dia tak suka. Bukan tak suka sikit-sikit. Tak suka sampai tahap nak bakar. Cuma tak bakar aje, nak aja dia kata. Maka kerana itulah ulama kata kuat tuntut sampai Nabi nak bakar rumah. Tapi Nabi tak bakar. Kalau Nabi bakar jadi hukum apa? Oleh kerana Nabi tak bakar jadi sunat muakkad. Kalau Nabi pergi dah. Okey. Bakar jadi apa? Jadi fardu ain lah. Bukan jadi fardu ain. Jadi syarat sah. Kalau Nabi pergi bakar jadi syarat sah. Siapa yang tak ada uzur, tak ada apa, sembahyang kat rumah tak sah. Sebab Nabi bakar. Ulama bahas ni. Dalam kitab-kitab yang tebal sikit ulama bahas. Kalau Nabi pergi bakar, dia jadi syarat sah. Kalau Nabi pergi cucuh tapi padam balik, dia jadi fardu ain. Kalau Nabi pergi sampai patah balik, dia jadi fardu kifayah. Tapi Nabi tak pergi langsung, cuma teringin aja, dia jadi sunat muakkad. Mujur lah. Tapi oleh kerana Nabi kata aku teringin, itu mazhab Syafi'i. Mazhab lain dia ada kata wajib. Mazhab Hambali satu pendapat dia kata fardu ain jika dapat dengar azan. Lebih kurang 2 km dapat dengar azan. Bukan dengar azan, jarak yang dapat dengar azan. Maka Bunda Budah kata 2 km. Maka siapa yang tak semayang dekat masjid, tak berjemaah, sah tapi berdosa. Tu mazhab Hambali. Pendapat yang kedua dalam mazhab Hambali, tak sah semayang terus. Semayang kat rumah tanpa sakit, tanpa uzur, tak sah. Syarat sah lah. Kenapa? Sebab Nabi nak bakar. Nabi nak bakar rumah. Ada mazhab lain kata fardu kifayah yang kita akan bahas bawah nanti. Okey? Malah sunat muakkad tu ada seorang yang buta.
datang jumpa Nabi. Dia kata, aku buta. Dan kadang-kadang ada orang bawa aku pergi masjid, jadi mudah aku nak pergi. Kadang-kadang tak ada orang bawa, aku pergi boleh tapi lambat sikit lah. Kan macam tu kan, lambat sikit lah nak pergi. Boleh tak aku tak nak solat jemaah, nak solat kat rumah je? Nabi kata boleh. Bila dia langkah 2-3 langkah, Nabi kata kejap. Dengar tak azan? Dia kata dengar, maknanya tak jauh lah, lebih kurang 2 km je lah daripada rumah dia. Dengar azan, maka penuhilah, Nabi kata. Penuhilah seruan itu. Maka Nabi kata penuhi itu ta'ama, dengan maksud arahan. Maka mazhab Syafi'i ambil arahan sunat, mazhab lain kan ambil arahan wajib. Dengan maksud wajib pergi, fardu ain. Kalau tak pergi, sah sembahyang kat rumah, tapi berdosa. Mazhab lain tu. Lepas tu kita tengok ada orang cerita lah kat Mekah kan, kalau masa time semayang tu dia tinggal macam tu je. Dia punya niaga tu tinggal macam tu, tak ada kemas-kemas, biar belah gitu je, lepas tu semayang datang balik. Ada kat tempat-tempat yang gitu. Nak bagi tahu fardu ain, kalau tidak berdosa. Ada pendapat kata tak sah pun, kecuali sakit. Tu mazhab Ambali, mazhab Hanafi, mazhab Ambali. Termasuklah pendapat Imam Ghazali pun sama juga. Imam Ghazali pun kata sama. Dengar azan, tak sakit, tak pergi berjemaah, sembahyang kat rumah, sah tapi berdosa. Kenapa kata sunat muakkad lagi? Kita pernah lalu tak solat syiddatul khauf? Ingat? Pernah lalu tak? Lupa lah kat sini. Nak belik pun rasa macam pernah lalu. Dia solat, dia panggil solat syiddatul khauf. Solat bersangatan takut. Solat ketika perang. Lalu? Ada kan? Ketika perang. Solat ketika perang, ada satu perang ni, ketika perang, dua keadaan. Keadaan pertama, dia nak perang macam ni, tapi tak perang lagi. Belah sana, belah sini. Standby aja bila nak serang. Ketika itu, anytime kena tembak, anytime. Siapa mula tu jadi. Tu jadi tu. Masing-masing standby. Wajib solat, wajib solat. Jemaah tetap juga ada kaifiat 12 cara sembahyang solat sunat syiddatul khauf. 12 cara sembahyang asing, sembahyang khusus, sembahyang jemaah. Kita dah bahas sebelum ni lah. Kalau kata dah bahas, imam duduk depan, makmum satu sah duduk belakang, makmum sah kedua. Imam sujud apa semua, makmum sah pertama dia sujud, makmum sah kedua tak boleh, duduk diam aja, pegang senapang, pegang apa. Ada sembahyang khusus yang tak sama dengan solat jemaah biasa. Nak bagi tahu walaupun perang, sembahyang jemaah juga. Itu. Beratnya sembahyang jemaah juga. Walaupun bila-bila masa panah peluru boleh sampai, tetap ada solat berjemaah. Kita ada peluru, datang. Kalau ada peluru, yang memanglah datang sini. Yang ada sini semua datang. Tu kata orang kata sebenarnya berdakwah di masjid zaman ni tak berkesan. Tak berkesan. Sebab orang yang datang tu memang dia datang. Kau nak cerita apa? Tu yang kat rumah tu yang nak kena pergi. Kita tu tak datang juga. Tak datang apa, semua datang. Yang kat rumah tu siapa nak panggil? Yang kat rumah tu siapa yang nak panggil? Siapa yang nak ajak? Siapa yang nak dakwah? Yang dalam ni tak payah cerita, semua datang. Jadi nak marah apa? Orang datang. Mana boleh kata kami datang kena marah, kata. Kami yang datang kena marah. Yang kat rumah tu yang problem dia. Siapa yang nak ajak? Sebaiklah ada segolongan yang kita panggil tabligh. Macam tabligh tu je yang wajib tabligh. Kita tak wajib tabligh. Seolah-olah gitu kita kata kumpulan tabligh. Sebab apa? Dia sampaikan. Dia tabligh ni menyampaikan, dia ajak orang. Loh, dia orang dia ajak orang. Kita tak payah gitu lah. Semua kena ajak orang. Ketika syiddatul khauf, solat bersangatan takut pun ada berjemaah, malah cara sembahyang dah ada 12 cara sembahyang jemaah. Ini kan pula tak takut, tak ada apa-apa, tak ada perang, lagilah tuntut jemaah. Kerana itulah mazhab lain sampai kata fardhu ain tu. Dan hukum mendirikan sembahyang berjemaah, di tempat yang boleh nampak syiar Islam di sesuatu kampung atau di sesuatu kawasan, itu fardu kifayah. Dia ada beberapa pendapat semua kat sini. Ada pendapat Imam Nawawi. Imam Nawawi kata fardu kifayah solat jemaah, bukan sunat muakkad. Imam Rafi'i kata sunat muakkad. Imam Rafi'i khilaf. Dua-dua mazhab Syafi'i.
Imam Nawawi kata fardu kifayah. Maknanya kalau kita ambil pendapat muktamad, fardu kifayah, bukan sunnah muakkad. Okey, tapi dalam kitab kita tulis dua-dua. Okeylah, khilaf kan. Lagipun dua-dua mazhab Syafi'i. Kalau kita ambil hukum ni, fardu kifayah ni, orang yang datang sembahyang, dia telah melepaskan dosa orang yang tak datang. Tu fardu kifayah kan? Sebahagian dah buat, yang lain terlepas dosa. Kan? Maka yang datang ni sebenarnya telah melepaskan dosa. Dan orang yang tak datang, samalah juga cerita kat orang datang. Buat apa nak cerita orang tak datang? Tapi tak apa, dalam live ni ada, insyaAllah. Orang yang tak datang, dia kena berterima kasih dengan orang yang datang. Sepatutnya gitu. Sebab orang yang datang ni telah melepaskan dosa dia. Kerana datang, ayalah macam kita kalau bab fardu kifayah, tak ada benda lain, kita tahu satu je, apa dia? Jenazah kan? Okey, kita ambil contoh jenazah. Padahal banyak lagi fardu kifayah yang lain. Kita ambil jenazah. Dengan ada orang uruskan jenazah, maka yang baki je, yang tak buat apa-apa, tak berdosa dah. Tapi kalau semua tak boleh menguruskan jenazah, semua berdosa kan? Dengan ada segolongan kumpulan yang pergi dakwah menyampaikan, tu fardu kifayah tu. Maka yang tak menyampaikan, yang duduk rumah tengok TV ni, tak peduli kat orang ni, lepas dosa. Kalau dia faham begitu, sepatutnya dia kena sangat berterima kasih dengan orang yang menyampaikan dakwah ni. Menyampaikan dakwah hukum hakam, menyampaikan dakwah pergi rumah-rumah. Apa lagi ajak orang, apa saja yang dipanggil dakwah, dia kena terima kasih. Dia kena respect kat orang ni. Dan orang yang datang solat jemaah pun, orang yang tak datang ni wajib. Dia mesti berterima kasih. Dia mesti sedar bahawasanya dia ni orang telah tolong. Macam mana tolong? Tiap-tiap hari tolong. Tiap-tiap hari. Macam bagi duit tau. Hari-hari orang bagi duit. Kita rasa terima kasih kan? Begitulah seumpama kita ni melepaskan kewajipan mereka, orang yang datang solat jemaah. Maka orang yang tak datang solat jemaah, sepatutnya dia kena terima kasih. Dan dia sepatutnya dia kena terasa setiap kali jumpa. Senang cerita, setiap kali pergi kedai dia kena belanja. Gitulah mudah-mudah kata. Iyalah, terima kasih. Buatnya kami semua tak ada, semua dosa. Terima kasih. Kena berterima kasih. Maka sebab itulah fardu kifayah. Cuma sedikit yang kita salah faham tentang fardu kifayah ni, iaitu syiar, yang kita akan bahas sekejap lagi lepas azan. Azan lu? Berkaitan dengan syiar fardu kifayah, dia ada beza sikit. Okey? Kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata.
Kadang-kadang kita tak berapa memahami hikmah fardu kifayah. Kenapa fardu kifayah? Kenapa ada hukum fardu kifayah? Ada hukum fardu ain kerana kita dicipta untuk ibadah, maka wajib ibadah. Ada yang sunat tak apalah, yang wajib. Sebab tu fardu ain. Fardu kifayah kenapa? Fardu kifayah ni kerana syiar. Apa sahaja yang fardu kifayah kerana syiar. Syiar Islam. Sebab tu dia kata ni. Dan hukum mendiri sembahyang berjemaah di tempat yang boleh nampak syiar Islam di sesuatu kampung atau di sesuatu kawasan itu fardu kifayah. Maknanya kalau syiar tu tak ada dalam satu tempat, berdosa semua. Berdosa semua kalau dalam kawasan tak ada syiar. Syiar yang dia bagi contoh kat sini, syiar sembahyang. Bila sembahyang ada azan, azan tu syiar. Maknanya kalau dekat kawasan tu tak ada azan, dengan maksud tak adalah syiar, berdosa. Berdosa tu maksudnya fardu kifayah. Mesti ada sebahagian orang buat beberapa jenis ibadah ni yang mana tujuan ibadah itu untuk syiar. Bila sebut syiar tu apa? Syiar ni lambang. Syiar ni lambang ataupun logo yang perlu ditunjukkan untuk kita orang Islam dan untuk orang kafir. Itu syiar. Itulah fardu kifayah. Itulah intipati fardu kifayah. Dia bukan sekadar fardu kifayah, orang lain buat, kita tak payah. Itu aja. Fardu kifayah, orang lain dah buat, kita dah tak payah, tak berdosa dah. Ya, itu hukum dia. Tapi tujuan fardu kifayah tu syiar. Kat sini orang tak berapa nak faham sikit. Syiar. Kalau buat tapi syiar tu tak ada, tak terlepas. Buat solat jemaah dekat dalam rumah. Masa pakat-pakat, suami isteri pakat-pakat, anak-anak buat semua, baguslah qaryah tu. Setiap rumah semua solat jemaah. Tak ada pun pergi buat di masjid. Tak lepas fardu kifayah. Maknanya bukan masalah solat berjemaah saja, masalah syiar daripada solat jemaah. Syiar mesti boleh, dia kata cantik ayat dia. Di tempat yang boleh nampak syiar Islam. Syiar ni logo ataupun lambang. Kalau kita tengok kereta, dia ada dia punya brand. Kat mana dia letak brand? Dia tak letak dalam bonet. Mana brand kau? Kita apa ni? Entah, kejap. Tahu saya pun duduk dalam bonet. Tak. Dia akan letak, dia orang buat kajian. Saya pernah cakap dengan orang-orang kereta ni, orang yang engineer kereta ni. Dia kata yang paling susah, yang paling lama buat kajian, bukan enjin, bukan apa. Kat mana nak letak logo? Biar first sight. Pandangan pertama nampak tu dulu. Sebab dia nak jual. Dia nak first impression. Oh, tu dulu. Maksudnya kalau kita tengok kereta, kita tengok apa dulu? Dia buat kajian lah. Dia buat kajian manusia. Lelaki tengok perempuan, tengok apa dulu? Dia ada cerita, saya tak cerita lah sini. Perempuan tengok lelaki, dia tengok apa dulu? Dia kan tu. Kita tengok kucing, tengok apa dulu? Kita tengok rumah, apa dulu tengok? First, pertama sekali. Kita tengok kenderaan, tengok apa dulu? Tengok bahagian mana dulu? Apa tu maksud bahagian mana dulu? Nak letak kat situ. Lama diorang buat kajian. Kat mana nak letak logo? Lama. Akhir sekali tak depan satu, belakang satu kan? Sebab kalau duduk belakang, tak boleh nampak yang depan. Kalau tak kat depan kan? Dia tak dua-dua. Kerana itulah syiar kereta tu. Syiar BMW, syiar Mercedes. Syiar tu. Syiar. Iaitu logo atau lambang. Jadi, okey. Bila tengok masjid, nampak tak masjid? Tengok masjid, tengok bangunan masjid, terasa tak masjid? Terasa ada syiar. Apa benda? Dia punya apa? Benda tu lah. Dia punya gitu pula. Kubah lah, apalah. Sebab tu kalau setengah pejabat agama, kalau nak buat macam masjid ke, nak masuk Jumaat ke apa ke, nak upgrade apa ke, dia kata mesti tu dulu. Lepas tu mimbar. Itulah syiar dia. Lepas tu tengok atas, kena ada menara, apa dia menara? Janji semayang menara tu membazir je. Ada orang kata gitu. Menara tu membazir je. Tak, bukannya boleh semayang dalam situ pun. Tak, syiar. Kita tak nak tengok masjid petak. Tak rasa apa-apa pun. Kesenian. Kan bila kita tengok gereja, nampak? Tu syiar. Tengok gereja, nampak gereja. Benda tu tak boleh ada kat masjid.
Tengok masjid, nampak masjid. Tengok kuil, nampak kuil. Maksud nampak tu tahu dah. Dia tak ada apa benda ni. Oh, kuil. Mana ada? Mereka pun pandai syiar. Syiar mereka lah. Kalau itu, orang Islam pun kena syiarkan Islam dia. Ya. Pakaian. Okey, bila kita kata solat berjemaah. Syiar dia. Orang yang datang solat jemaah tu, dia datang. Datang. Dia panggil ada datang ramai-ramai. Datang pakai kopiah. Syiar tu. Kalau tak ada macam tu, tak terlepas kefarduan. Walaupun ada tempat tu, kita sembahyang sorok-sorok. Mungkin, buatlah apa alasan pun. Tapi bukan sebab kena tembak apa. Yang itu masalah lain pula. Membahayakan nyawa. Ini tak ada apa-apa. Kita sembahyang diam-diam aja. Maksudnya, datang senyap-senyap. Pakai baju biasa. Sampai masuk masjid. Masuk toilet, baru tukar jubah. Tak terlepas. Dia kena ada macam mana? Environment tu. Dia ada. Pergi orang datang. Pakai janggut. Itulah itu ada. Lepas tu datang kepiah, jubah. Ada yang pakai kalau Malaysia baju Melayu kain. Itulah syiar dia. Cuma kalau baju Melayu dengan kain dah campur syiar Islam dengan syiar Melayu. Okeylah juga. Okey je. Bukan tak okey. 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 Melayu pun ada syiar lah. Songkok. Okey je. Cuma tak praktikal lah nak pakai ketika sembahyang. Songkok ni tak praktikal pakai ketika sembahyang. Boleh tapi tak praktikal. Sebab tak boleh basuh. Kita tahu kalau ada yang kena najis kena basuh. Agak-agak kalau pakai songkok tu 3 tahun tak basuh apa jadi. Tak praktikal tapi boleh je pakai. Songkok tak kisahlah straight ke sengit ke boleh pakai je. Songkok macam mana pun. Songkok. Cuma ada syiar, ada syiar. Jadi kena tunjuk, mesti ada benda tu. Dia tak boleh datang senyap-senyap, datang pelan-pelan jalan slow-slow aja. Pakai baju biasa aja. Lepas tu datang masuk baru sembahyang jemaah tak terlepas. Dia mesti ada pergi mari. Malah jika masjid tu atau tempat sembahyang kita panggil masjid atau tempat sembahyang tu contohnya berada di tempat-tempat elit yang orang miskin, orang yang tak berapa nak elit, segan nak masuk. Boleh masuk tapi segan. Tak lepas juga. Nak bahas fardu kifayah panjang tau. Tak lepas. Macam contohnya hotel-hotel. Dalam tu ada kita panggil masjid ke surau, tak kisahlah apalah jenis-jenis sifat sembahyang tu lah. Surau atau masjid. Di tempat tu, dalam hotel. Semua orang boleh masuk. Semua orang masuk. Nak masuk ke? Kita yang jarang-jarang masuk hotel ni, boleh masuk, boleh. Tapi kita ada rasa. Bila ada rasa sesuatu, rasa yang tak seronok macam tu, maka tak terlepas syiar. Tak jadi syiar, maka fardu kifayah tak lepas. Jika ada gate, kena buka. Tak lepas. Berapa banyak taman ni ada gate? Tak lepas. Sebab boleh janji pakai elok-elok, kata kat guard nak masuk, dia benar. Tapi tak semua orang yang nak pergi. Dia ada gangguan di situ. Tak lepas. Dia boleh. Aku nak pergi bila-bila boleh. Rumah Allah kan? Baru lepas. Malah kalau bahas lebih lagi. Jika dekat situ semua orang tua. Tak macam mana ramai orang tua datang. Sampai orang muda nak masuk malu. Tak lepas juga. Ataupun semua orang muda. Orang tua nak masuk jadi segan. Tak lepas juga. Fardu kifayah. Di syiar tu mesti semua orang boleh datang dengan senang hati pada bila masa. Tanpa ada gangguan walaupun sedikit. Tanpa ada halangan walaupun sedikit. Itu fardu kifayah. Kalau tak selesai benda tu, tak terangkat fardu kifayah. Sembahyang sah apa semua, tapi berdosa lah tak terangkat. Sekarang syiar tu tak jelas. Datang masjid sorok-sorok. Datang masjid sorok-sorok tu maksud bukan datang secara terbuka. Dia kena datang secara terbuka. Dia mesti ada environment tu. Mesti ada suasana keluar masuk pergi masjid. Dia kena ada suasana azan iqamah. Mesti kena ada. Azan senyap-senyap je. Kita-kita aja kat dalam. Tak terlepas. Kecuali sebab undang-undang, itu masalah pemerintah. Sebab keselamatan, itu masalah lain lah. Ini cerita yang normal. Yang tak ada masalah-masalah tadi tu. Mesti ada. Dan dibuat tengok ni cantik juga ni ya, kata sembahyang berjemaah di tempat yang boleh nampak syiar Islam di satu kampung. Maksud kampung tadi tu, dia mesti buat masjid ataupun solat berjemaah tadi tu dalam penempatan. Dia bukan buat di mana punya pulau tak ada orang. Buat di mana punya hujung-hujung tepi-tepi hutan lah. Ni kawasan luas tapi buat tepi hutan. Hujung-hujung. Dia mesti buat dalam penempatan. Kita tengok. Siapa pernah kaji?
Kuil. Saya pernah kaji. Saya pergi banyak tempat. Saya perasan dekat bandar-bandar ada je kuil. Pasal tak? Mesti ada. Bandar-bandar besar. Kadang-kadang Allah, hai bandar besar ni. Tapi masjid pun terpaksa pindah pergi tempat lain. Dia ada kat situ. Dia takkan benar pindah. Dia nak juga sebab istilah panggil syiar lah. Syiar dia. Orang datang tengok. Syiar. Cuba perhati, pergi tengok bandar-bandar besar. Besar ni, bandar besar ni. Ada je kuil tengah-tengah tu. Pergi Cameron Highland, ada. Besar. Mesti ada. Besar. Buat pula tepi jalan, bukan kat dalam. Bukan. Dekat luar. Mereka pandai nak, tak tahulah baik, tak ada hukum benda ni. Tapi mereka pandai syiar agama mereka. Boleh kata syiar? Boleh juga. Tapi bukan maksud syiar Islam tu lah. Syiar agama. Mereka punya, mereka nak tunjuk. Mereka buat patung-patung yang besar-besar. Syiar tu. Syiar mereka. Dia tak buat kecil-kecil. Buat besar-besar. Kita pula, kat mana masjid kita? Sepatutnya ada dalam penempatan. Dalam bandar-bandar besar. Lagi besar bandar. Ada lagi tengah-tengah tu. Cuma kalau dia tepi-tepi sikit tu okey lah. Yang tak nak ni hujung. Duduk hujung. Itu tak nak. Setakat surau, cari belakang Petronas. Belakang Shell, duduk cari surau-surau kecil. Nak masjid besar, jauh. Kita padahal duduk bandar dah ni. Dalam bandar dah. Lagi mana tempat berpusatnya orang, kat situ kena ada masjid. Cuma taklah wajib. Di sekeliling tu boleh lagi. Cuma jangan sampai di pinggir, dia panggil. Jangan sampai situ. Tak lepas. Malah kalau buat dalam hutan, buat kat mana-mana punya pulau, lagilah tak terlepas. Tak ada. Jadi itu fardu kifayah. Mesti syiar tu. Syiar. Itulah masuk fardu kifayah. Jadi korban, jangan buat sorok-sorok. Itu syiar. Apa lagi syiar? Sunat. Orang dulu pandai. Faham agama orang dulu. Nak sunat dia buat apa? Ramai-ramai. Apa sebab buat ramai-ramai? Seorang-seorang potong cukup lah. Ramai-ramai. Lepas tu ada program dia. Rendam sungai. Berendam. Bagi makan. Sebab lepas ni tak boleh makan dah. Kena pantang kan. Makan dulu. Nak makan apa? Usung. Apa benda? Usung lah. Boleh buka? Kilat. Terputus lah habis. Okay. Tes. Sini tak terbuka? Dah. Sini tak? Habis lah? Tak apa lah. Tak apa. Kita pun nak tutup lah. Jadi orang dulu pandai dia buat syiar tu. Walaupun sunat tu dia buat sampaikan orang kafir, dia takut dulu. Orang kafir takut tengok. Dia tengok orang Melayu ni, hebat. Hebatnya maksudnya pertama tak makan pun kuat masa bulan puasa. Antaranya bulan puasa. Syiar kena pergi, kena tak? Saya puasa, selalu kena cakap bulan Ramadan. Kena cakap saya puasa. Tu syiar. Tapi dia orang dah tahu dah sebab tu. Sunat. Orang kafir dulu dia takut orang Melayu, dia takut orang kafir dulu, dia takut orang Melayu. Dekat tanah Melayu ni dia takut. Pertama dia takut bila dia tengok pakai jubah ramai-ramai. 3-4 orang tu jubah, dia takut. Takut dalam keadaan respect. Bukan takut lari, takut tapi respect. Dia tengok orang Islam dia jadi takut kerana antaranya tak makan pun boleh hidup. Diorang tak sangka tau. Boleh tak makan pagi sampai malam tau. Mati dia kata. You kuat lah kau punya. Tak ada, relax aja. Tapi dia takut. Dia ada satu perasaan yang Allah campak dekat dia. Dia tengok sunat pula ramai-ramai, kasih potong ramai-ramai. Tak ada guna hidup. Dia kata, bukan potong habis, potong sikit je. Bukan potong habis tapi sakit luka pun sakit. Tapi dia orang umur berapa je? 12 berapa? Dulu lah berapa, umur 9, 7, 8, 9, 10. Dah potong. Sudah potong. Respect sikit. Pakaian putih. Pakai putih jubah dia punya meremang. Bulu roma dia tengok. Dia takut dalam keadaan respect. Tapi sekarang
Bila dia tengok Islam lah, lebih kurang aku ini anak orang Islam lah. Rambut macam anak saya punya rambut color kuning mah. Orang tengok itu dia punya seluar sama mah, kasih koyak-koyak punya seluar. Pakai seluar jean, baju pun tengkorak biasa, sama punya anak kita punya mah. Lah budak-budak sekarang sama. Dia tak heran dekat orang Melayu sekarang, orang kafir. Sebab kita syiar tu kita tak, malah kita benam syiar tu. Bila tengok, apa benda ni? Janggut panjang, apa benda ni? Ni. Apa Taliban ke apa? Semua macam-macam benda-benda mengarut ni. Yang cakap ni orang Melayu sendiri. Yang cakap ni janggut panjang sebab tak ada jilat ni orang Melayu tak? Ya ke Melayu? Tak tahulah Melayu ke apa. Dia kata, yang kata pakai jubah-jubah ni, ni geng-geng Pak Lebay. Melayu juga. Lah macam mana orang kafir nak respect? Kita punya syiar, dia orang respect yang itu. Sembahyang 1 hari 5 kali. Dia kata dia sembahyang tiap-tiap hari saya sekali je dia buat. Itu boleh. Kalau 2 kali pun dah tak mampu dah. Dia sembahyang lain semudah macam tu aja. Kita tengah kerja pun pergi sembahyang. Hari Jumaat masih lagi okey kita. Tak tahulah dulu okey, sekarang tak tahulah okey ke tak okey. Sebab dengar cerita lepas PKP hari tu, pakat-pakat masjid ketika solat Jumaat banyak dah kosong. Sedangkan sebelum PKP hari tu penuh, tapi lepas PKP kosong. Mana pergi ya tahu? Hilang orang. Sampai sekarang kebanyakan masjid, tak tahulah semua, secara umumnya kita kata gitu. Kos belakang mesti ada lagi. Sedangkan dulu tak. Mana pergi? Mungkin mula-mula dulu kalau ingat, kita dimomokkan dengan satu benda yang takut apabila tak sembahyang Jumaat. Jangan tak sembahyang biasa tu, tak sembahyang yang lain tu, kita ditakutkan. Tapi kita bila dah biasa tak sembahyang, tak rasa apa dah. Tapi sembahyang Jumaat jangan. Sembahyang jangan. Kan kita ahli sunat wal Jumaat. Sembahyang sunat raya dengan sembahyang Jumaat kan kita kan. Jadi dia ada satu momokkan yang tok-tok nenek kita buat macam, tak sembahyang Jumaat habis lah. Tahu sembahyang Jumaat munafik tu apa benda pun dia tak tahu tapi takut. Bahaya gila. Tiba-tiba bila PKP berlaku, tak sembahyang Jumaat, okey je. Okey, boleh makan kenyang, rezeki masuk macam biasa. Kita sudah kena tipu selama ni. Tak sembahyang pun samalah, tak sembahyang Zuhur, Asar, Maghrib, tak sembahyang Jumaat pun samalah. Sebab tu diorang hilang. Sebahagian. Dulu memang takut. Tak sembahyang lah, tapi Jumaat pergi. Sebab takut, munafik. Dan dia tak tahu munafik tu apa, tapi takut. Janji takut. Macam takut hantu. Takut hantu tapi tak pernah jumpa hantu pun. Takut aja, macam tu lah. Sekarang tak ada dah. Sebab telah dia buat test, iaitu ketika PKP tak sembahyang Jumaat, malah dia buat lah, dia carilah alasan lain. Datang kena halau lah, datang masjid tutup, masjid tak bagi lah. Buatlah apa-apa alasan pun. Orang tak nak sembahyang ni banyak alasan dia. Kemudian dia balik sembahyang Zuhur, tak jadi apa pun. Rezeki dapat macam biasa, makan kenyang, alright. Jadi apa kata kalau tinggal pun okey. Tu yang jadi sekarang. Itulah yang jadi sekarang ni. Kenapa tak? Syiar. Maka antara syiar yang masih kekal adalah sembahyang Jumaat. Masih lagi kekal. Sembahyang raya. Syiar sembahyang raya tu masih lagi kekal. Antara yang masih lagi kekal. Korban masih lagi kekal. Yang korban ramai-ramai. Korban seorang-seorang luar negara, dia cerita, sini bagus orang Pakistan. Dia cerita, baguslah sini. Dia kata dia suka sangat. Dia mazhab Hanafi. Suka sebab mazhab Hanafi wajib. Korban kalau ada duit, bukan sunat, wajib. Kita sunat muakkad mazhab Syafi'i. Bila wajib, diorang selalu buat. Bila diorang selalu buat, diorang buat seorang-seorang, sendiri-sendiri, rumah-rumah. Bila dia tengok sini, bagus dia kata sini. Buat ramai-ramai. Bagus dia kata. Dia memang suka. Itu syiar tu masih lagi ada. Sunat tak ada lah. Sunat ada? Tak ada. Pergi, masuk klinik, keluar-keluar, 5 minit gantung gitu dah. Klaim, pak. Tak ada syiar. Tak ada syiar. Tapi nak buat macam mana? Itu yang berlaku. Sepatutnya kena balik. Hari ni, tahun ni berapa orang? Tahun ni 20 orang. Wah, ramai orang. Ramai datang buat program. Silap-silap pernah terjadi dulu, orang kafir pun datang 2 orang untuk join. Dia dah tahu dah kebaikan. Kebaikan sunat tu. Akhir sekali mereka serah diri untuk disunat. Anak orang Melayu pula main kena paksa. Tu syiar. Jadi sikit kita bahas pada malam ni habis bab syiar, iaitu bukan semata-mata
Bukan semata-mata fardu kifayah. Syiar tu kena ada sekali. Jika tidak, semayang sah, semua sah, apa-apa kita buat semua sah, tapi tak terlepas fardu kifayah kerana tak ada syiar. Yang terakhir, ada satu kisah. Ada satu kisah. Ni cerita lah, kita berhenti kat situ lah. Satu kisah yang mana asal dalam surah Hujurat yang ada fadlan minallahi wa ni'mah. Itu sambung tapi salah. Itu sembahyang tarawih. Okey. Kenapa ada fadlan minallahi wa ni'mah? Kita ambil cerita ni. Sikit ceritalah, habis kita berhenti. Ceritanya asalnya Nabi hantar satu kumpulan untuk pergi ambil zakat dekat satu kawasan, dekat satu tempat, jauh lah juga. Sebelum tu Nabi dah Islamkan satu kampung, dan Nabi kata nanti akan dihantar wakil dia bila cukup masa untuk ambil zakat. Sebab nak buat perang ni, zakat. Dia kata boleh. Nabi kata dia akan hantar wakil. Sampai masanya Nabi hantar wakil. Wakil ni pergi untuk ambil zakat. Yang tak seronoknya, wakil yang Nabi hantar ni dulu masa kafir dia gangster sikit. Dia ada buat hal dekat kampung tu. Dia pula tak cerita kat Nabi. Dia buat hal. Tapi bila dia dah masuk Islam, Nabi hantar dia lah pergi. Nabi hantar dia pergi ke kampung tu untuk ambil zakat. Tapi dah Islam dah. Tapi asal dulu dia gangster lah. Dia ada buat hal lah kat kampung tu. Bila dia pergi nak ambil zakat, dorang ni ada seorang yang keluar daripada kampung tu. Dia tengah jalan jumpa. Kau nak pergi mana? Tak pernah tengok. Aku nak pergi kampung sekian nak ambil zakat. Nabi, oh iya ke? Memang dorang dah lama tunggu. Dorang dah lama tunggu wakil Nabi. Tak apa, aku nak pergi ke sana tapi aku patah balik. Kau naik unta, aku naik kuda, aku cepat lagi. Aku patah balik, aku bagi tahu suruh dorang standby. Boleh? Dia patah balik. Pergi ke kampung balik. Orang kampung tadi. Lepas dia bagi tahu orang kampung, wakil Nabi nak datang. Dia pun pergi lah, settlekan kerja dia. Yang tadi naik unta slow ni, wakil Nabi ni. Bila sampai-sampai, dorang ni bila dengar wakil Nabi nak sampai, apa dorang tengah buat kerja, dorang keluar dengan barang-barang kerja dorang. Dorang tengah mencangkul, bawa cangkul. Yang tengah tebang pokok, bawa parang. Gitu lah. Yang tengah berlatih manah, bawa. Tunggu dekat pintu kota. Wakil Nabi ni sampai, nak dekat-dekat. Allah, dorang nak bunuh aku ke? Dorang nak bunuh aku ke ni? Mungkin dorang nak balas dendam kot. Dulu aku ada buat hal kat kampung ni. Tengok, pakat-pakat bawa parang cangkul apa tak boleh jadi ni. Dia patah balik. Terkejut dorang, apa hal wakil Nabi patah balik? Patah balik, dia jumpa Nabi. Dia kata kat Nabi, kampung tu semua dah murtad. Semua dah murtad. Nabi pun hantar Khalid Al-Walid terus. Bila berkata murtad, kita serang terus. Tapi Nabi pesan kat Khalid Al-Walid, hantar spy dulu, jangan terus serang. Kemudian Khalid Al-Walid berhenti di luar kota, hantar spy seorang. Spy ni masuk, pertama sekali yang dia nampak syiar. Apa dia? Azan. Tu lah, tu yang tak jadi serang. Kau tidak habis lah kalau tak ada syiar. Azan. Lepas tu dia tengok orang keluar masuk. Ada suasana. Bila ada suasana, tak boleh serang kawasan tu. Tak boleh. Bukan senang-senang nak serang. Dia patah balik, dia kata, elok je semayang apa syiar ada. Maka Khalid Al-Walid pun datang, bukan nak serang lah, datang nak tanya pula ramai-ramai. Apa cerita? Ada cerita? Cerita. Kemudian Khalid Al-Walid minta maaf balik. Jumpa Nabi. Maka turunlah ayat Hujurat tu lah. Fatabayyanu tu lah, tabayyun tu. Bila datang satu berita, tabayyun dulu. Jangan tibayyun. Tabayyun. Dah tak tabayyun, lepas tu baru tahu yang sebenar. Bila datang satu berita, jangan main percaya je. Macam tu lah juga musim-musim macam ni. Bila apa-apa sampai berita, tabayyun dulu. Media sosial sekarang ni. Jadi turunlah ayat Hujurat tu. Saya tengok ayat berapa. Yang fatabayyanu. Ayat berapa tu? Lepas tu lepas ayat tu
Fadlan minallahi wa ni'mah. Lepas pada tu ayat seterusnya, bukalah Quran boleh baca. Maka terselamat kampung tu kerana syiar. Tu je nak beritahu. Maka jangan padam syiar, teruskan syiar. Syiar dah yang dah terpadam, bangkitkan kembali. Bangkitkan kembali. Wallahu alam. Sambung akan datang. Lepas ni ada pengajian Kifayatul Muhtadi 9.30. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Insan lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.